wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ibu-ibu yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita memperbanyakkan puji-pujian kita kepada Allah. Alhamdulillah, kerana dengan rahmat kasih sayang Allah, bimbingan daripada Allah, pertolongan daripada Allah, kita dapat meneruskan pembelajaran kita berkenaan dengan memahami ayat-ayat yang terkandung di dalam surah Ar-Rahman. Semoga surah Ar-Rahman ini dapat membentuk diri kita menjadi seorang hamba yang sentiasa mengingati betapa luasnya, betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah kurniakan kepada makhluknya, khususnya kepada kita sebagai al-insan. Maka marilah sama-sama kita tunduk, kita patuh kepada segala titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam kita melakukan kesyirikan kepada Allah. Moga-moga dengan cara kita melakukan apa saja yang Allah wajibkan, apa saja yang Allah suka kita lakukan, kita meninggalkan apa yang Allah tidak suka ini, memberikan petunjuk kepada cara kita bersyukur di atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dengan Allah menerangkan, dengan Allah memberikan penekanan di dalam surah Ar-Rahman. Jadi dalam surah Ar-Rahman ini, untuk pengisian kita pada pagi ini, insya-Allah kita akan menyambung pada ayat yang ke-8 sehinggalah ayat yang berikutnya. Jadi untuk pendekatan pengisian kita setiap kali kita berkuliah ini, seperti biasa, saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk merujuk kepada nota yang telah pun diedarkan kepada tuan-tuan. Tapi kalau tak dapat juga, nanti tolong minta, nanti insya-Allah saya akan berikan. Untuk pagi ni, kita akan gunakan nota utama. Nota utama tu maksudnya nota PDF yang dalam bentuk Word, surah Ar-Rahman tu, yang saya kira lebih kurang dalam 51 muka surat. Okay, itu nota yang kita sentiasa akan gunakan. Kerana dalam nota tu dia ada ayat Quran surah Ar-Rahman, kemudian dia ada terjemahan, kemudian dalam nota tu dia ada tafsiran bagi setiap ayat dalam surah Ar-Rahman. Jadi itu adalah nota utama. Kemudian pada pagi ini saya sudah edarkan dua nota tambahan. Dua nota tambahan tu dalam bentuk PowerPoint yang di PDF-kan. Yang nota dalam bentuk PowerPoint tu, nota itu pertama dia berkenaan dengan maklumat, sebab dalam surah Ar-Rahman sebentar lagi kita akan belajar tentang macam mana Allah Ta'ala cerita pada kita asal usul kejadian manusia daripada tanah. Jadi nota tambahan yang saya edarkan kepada tuan-tuan tentang tajuknya Adam dan keturunannya, nota tu kita akan rujuk insya-Allah sebentar lagi. Untuk kita mengimbau, untuk kita melihat asal usul kita itu daripada tanah. So macam mana Al-Quran cerita pada kita? Daripada tanah jenis apa? Ada berapa kategori tanah? Tanah-tanah tersebut di dalam Quran Allah memanggil dia punya istilah dia apa. Jadi nota tu kita akan rujuk. Kemudian nota tambahan yang kedua, saya ada edarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah cerita tentang asal usul jin ini pula, mereka itu daripada apa. Nanti kita akan fokus pada ayat 14 dan 15 surah Rahman. Kita akan cerita pasal asal usul jin. Kenapa jin ni kita tak nampak dia? Macam mana boleh jadi tak nampak? Nanti kita akan belajar tentang unsur-unsur yang Allah cipta pada jin. Jadi, kalau orang tanya, kenapa pula nak kena cerita pasal jin? Kerana surah Ar-Rahman ini bukanlah Allah hanya tujukan
bukanlah Allah hanya turunkan kepada makhluk namanya insan saja. Tapi surah Ar-Rahman ini juga telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kumpulan-kumpulan jin. Ini bermakna dalam surah Rahman ni nikmat-nikmat yang Allah telah kemukakan bukan sekadar untuk manusia tu ambil perhatian, tetapi juga dalam surah Rahman ini kumpulan makhluk bernama jin ini juga mereka juga perlu mengambil perhatian. Secara tidak langsung dalam surah Ar-Rahman kita akan jumpa nanti sekejap Allah kata manusia, sekejap Allah kata jin. Dan kita telah belajar pada mula-mula dulu, kelas yang permulaan dulu sebenarnya kita buat kelas secara offline. Sebab belum masa tu PKPP kan. Jadi kita telah sebutkan ataupun kalau tuan-tuan dan puan merujuk dalam nota PDF, kalau rujuk pada tuan-tuan rujuk pada muka surat nombor 3, nota dalam bentuk word ni macam ni, nota ni, tuan-tuan tengok muka surat nombor 3 tu, tuan-tuan akan dapat, tuan-tuan akan menemui macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat. Dia sebenarnya asal kali pertama surah Rahman ni Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bacakan kepada kumpulan jin. Jadi jin-jin ni apabila dia dengar Nabi baca setiap kali ada perkataan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, jin-jin ni dia menjawab. Maksudnya dia menjawab tu maksudnya dia jawab dengan jawapan dia kata la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Jin-jin apabila dia dengar Nabi baca perkataan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, cepat-cepat jin tu akan jawab. Dia cakap apa? Dia kata apa? Tak ada satu nikmat daripada Allah itu yang kami tak percaya. Wahai Rabb kami dan segala puji bagimu. Iaitu tuan-tuan boleh rujuk muka surat nombor 3. Muka surat nombor 3, dia tak jumpa hadis. Kenapa saya cerita bab ni? Kerana ketika mana Nabi baca surah Al-Rahman kepada para sahabat diam je. Ialah sebab kalau dengar orang baca Quran, kena diam. Apabila Nabi baca ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, para sahabat diam. Lepas tu sampai lagi ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, para sahabat diam juga. Sampai habis, lepas tu Nabi pun ceritalah pada para sahabat. Itu pada muka surat nombor 3 kita akan jumpa yang Nabi kata apa? Nabi kata apa ni, kata Nabi. Nabi kata kamu contohilah jin, kata Nabi. Ketika mana aku baca surah Rahman ni kepada mereka, setiap kali jumpa ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mereka menjawab seperti mana yang saya bacakan tadi. Begitu juga apabila kita dengar orang baca perkataan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kita boleh jawab dengan la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Kalau ditanya mana nak dapat perkataan tu, tengok muka surat nombor 3 di dalam nota, tuan-tuan akan jumpa. Jadi saya cerita benda ni supaya tuan-tuan dan puan-puan kita tahu tentang kenapa kita perlu belajar tentang jin. Kerana dalam surah Ar-Rahman ni dia berkisah juga tentang ada syurga untuk jin, ada syurga untuk manusia. Nanti kita akan belajar insya-Allah sebentar lagi. Okay, tapi sebelum tu saya ada satu nota bentuk ringkasan yang tuan-tuan tengok di depan skrin tuan-tuan dan puan-puan tu. Tapi nota ni saya belum dapat siapkan lagi. Tapi tuan-tuan jangan bimbang. Sesiap nanti saya akan beri pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi kalau nak minta yang ni saya boleh bagilah, tapi saya bagi potongan-potongan lah. Nanti saya tengah siapkan dia punya keseluruhan. Nanti dah siap, saya akan edarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi doakan supaya Allah lapangkan dada saya, Allah beri saya kesihatan, Allah mudahkan urusan saya. Nanti insya-Allah dengan bantuan rahmat Allah kita siapkan nota dalam bentuk sinopsis ringkas. Insya-Allah. Baik. Kalau tengok di depan skrin ni, kita telah sebut
Kita telah belajar nikmat yang paling utama, nikmat diajarkan Quran pada ayat nombor 2. Kita telah diajar oleh Allah bahawa diciptakan manusia ini oleh Allah adalah nikmat, ayat nombor 3. Kemudian Allah kata manusia dapat berbicara, dapat berkomunikasi dengan baik. Pada ayat 4 pun salah satu nikmat Allah. Kemudian tuan tengok di skrin di depan, tengok nota dekat depan skrin ni. Sekejap ya. Okey, kita tengok di bawah ni. Sekejap ya. Saya mengalihkan. Okey, kita tengok depan ni. Okey. Tuan-tuan tengok nombor 4 tu maksudnya bilangan nikmat. Nombor 5 bilangan nikmat 5. Nombor 6 bilangan nikmat 6. Nombor 7 bilangan nikmat 7. Okey. Kita telah belajar pada pengisian sebelum ini, nikmat nombor 4 dengan nikmat nombor 5, iaitu nikmat 4 dan 5 ni, dia adalah dua jenis nikmat yang dua nikmat ini ia berada di langit yang 7. Sebab tu kita tengok yang kotak yang hijau tu. Dua nikmat di langit. Maksudnya dalam surah Rahman, Allah telah memaparkan, telah membuktikan, telah mengajak kita supaya mengenang, supaya kita mengambil pengajaran daripada dua nikmat yang paling utama yang ada di langit sana, iaitu nikmat matahari dan juga nikmat bulan, yang kedua-dua makhluk ini, matahari dan bulan ni, dia beredar, dia berjalan mengikut kiraan-kiraan tempoh-tempoh yang telah pun Allah tetapkan. Itu ayat 5 dan juga ayat 5. Dua nikmat di langit. Dan menariknya tuan-tuan, menariknya, apabila setelah Allah selesai memaparkan dua nikmat paling utama dia yang Allah nak bagi kepada manusia, yang Allah nak bagi kepada jin, yang Allah nak bagi kepada semua makhluk ni, Allah bawa pula lawan kepada dua nikmat di langit. Allah bawa pasangan, bukan lawan lah, maksudnya pasangan kepada langit itu adalah bumi. Maksudnya begini, kita, kalau kita belajar Quran, kalau kita jumpa ayat dalam Quran, contohnya surah Yasin kan, dalam surah Yasin, sebenarnya Allah telah bagi tahu kepada kita semua makhluk yang Allah cipta dekat muka bumi ni semua ada pasangan dia. Macam ayat surah Yasin tu, ingat tak ayat dia? Sebab ayat dia yang ayat yang Allah kata azwajakullaha tu, ayat dia yang Allah kata setiap yang Allah sebut bahawa makhluk Allah ni Allah ciptakan ianya dia ada pasangan. Kita kena faham macam tu. Dia ada pasangan. Pasangan ni bermaksud contoh macam ni. Kalau langit pasangannya apa? Langit pasangannya adalah bumi. Tentu. Kalau syurga pasangannya adalah neraka. Macam tu. Kalau darat pasangannya apa? Adalah laut. Dia macam tu. Dia setiap yang Allah cipta ni dia ada pasangan-pasangan dia. Sama ada kalau manusia ada lelaki, ada perempuan. Kalau haiwan, kalau ada jantan, ada yang bertina. Kalau tumbuhan pun macam tu. Ada yang jantan, ada yang bertina. Hatta di dalam kehidupan kita pun dia ada pasangan dia. Maksud dia, contoh, kalau ada orang kaya, ada orang miskin. Kalau ada orang yang sihat, ada orang yang sakit. Kalau ada kat dunia ini orang yang gembira, pasangannya ada orang yang sedih. Semua itu memang telah menjadi ketetapan dari Allah. Allah ciptakan makhluk dia ada pasangan.
Kenapa saya sebut macam ni? Kerana apabila kita baca surah Ar-Rahman, kita akan jumpa cara Allah present. Cara Allah nak sebut nikmat-nikmat ni pun Allah menggunakan kaedah, Allah menggunakan pendekatan, dia berpasangan. Maksud dia, setelah Allah sebut ada nikmat di langit, Allah akan sebut pula pasangan langit tu adalah bumi, maka Allah sebut pula nikmat yang ada di bumi. Menariknya tuan-tuan dan puan-puan, bagaimanakah kehalusan seninya Al-Quran itu, sehingga kan kalau kita tak belajar, kita mungkin tak perasan. Tapi kalau kita mendalami, kita akan jumpa sekejap sebut nikmat matahari dan bulan. Lepas tu Tuhan sebut nikmat tumbuhan melata. Lepas tu pokok-pokok. Apa perkaitan dia? Perkaitan dia adalah Allah nak menyebutkan dalam bentuk pasangan dia. Kalau Allah sebut langit, langit ada dia punya pasangan dia, iaitu bumi. Tengok cantik dia. Cantik dia maksudnya ketika Allah sebut nikmat 64 matahari, nikmat 65 bulan, Allah sebut dua-dua. Nikmat di bumi itu pun Allah sebut ada dua nikmat di bumi. Nikmat di bumi itu apa? Kita belajar pada minggu lepas, nikmat nombor itu terletak pada ayat yang ke-6. Wan najm. Lepas tu juga nikmat nombor 7 iaitu pokok-pokok. Tumbuh-tumbuhan melata, kita dah sebut minggu lepas, tumbuh-tumbuhan melata ni maknanya tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayur yang dia tidak berbatang tegap seperti pokok korma, pokok durian. Kan pokok-pokok tu dia ada dahan-dahan besar. Jadi dahan-dahan besar macam tu yang tegap tu, itu dekat ayat nombor 6 yang Allah kata wasyajaru, pokok-pokok. Maksud dia Allah bagi tahu kepada manusia, Allah mengungkit, Allah membuktikan, Allah suruh kenang balik bahawa tumbuh-tumbuhan yang melata, yang menjala, yang ada di bumi ni, itu salah satu nikmat yang aku beri, kata Allah, kepada kamu wahai manusia dan juga kepada jin. Begitu juga Allah sebut tentang pokok-pokok yang tunduk. Jadi cantiknya adalah betapa hebatnya Quran ni, dia punya kesenian Al-Quran itu datang dari Allah. Cara dia, waktu Allah nak bentangkan susun ayat pun, Allah sebut ada pasangan-pasangan dia. Okey, jelas kat situ. Okay, kemudian pada minggu lepas, kita juga telah sebutkan pada ayat nombor 7, dan ayat nombor 7 kan, ayat nombor 7 sekejap. Kita tengok nota pada muka surat. Okay, kalau tengok ayat nombor 7 terletak pada muka surat nombor 11 tu. Okey. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat nombor 7 iaitu nikmat nombor 8. Cuba tuan-tuan tengok nikmat nombor 8, nikmat nombor 9 dengan nikmat nombor 10. Okey, nikmat nombor 8 tu Allah sebut cerita pasal langit yang ditinggikan. Kan? Dia pada ayat nombor 7, langit ditinggikan tu, was-samaa'a rafa'aha. Okey, nak tahu ayat dia, kena tengok dalam nota utama muka surat nombor 11. Ada muka surat nombor 11. Yang ini nota yang saya bentang ni, dia saya buat macam sinopsis ringkas saja untuk macam nak ulang balik semula macam tu. Tapi kalau nak, nanti saya akan bagi insya-Allah. Tapi kena tunggu saya selesaikan. Okey, langit ditinggikan ni, tadi kita sebut, kan? Matahari dan bulan, nikmat yang ada dekat langit. Kenapa dia tak masuk sekali dekat langit? Kata para ulama yang buat kajian tentang surah Rahman, mereka kata, sebenarnya Allah nak bentangkan kepada kita, nikmat di langit tu yang utama apa? Sebab tu disebut dulu matahari dan bulan terus. Kemudian nikmat nombor 8, langit ditinggikan, Allah sebut umum saja. Langit yang ditinggikan. Okey, ayat nombor 7. Okey. Sekejap lagi kita akan masuk ayat baru. Ingat tak saya sebut tadi Allah sebut secara berpasangan kan? Okey, tuan-tuan perasan tak? Tadi kita katakan kalau langit pasangannya adalah bumi. Betul kan? Ada tak Allah cerita pasal bumi setelah Allah cerita pasal langit? Kita akan jumpa sebentar lagi. Nanti kita akan masuk.
kita akan jumpa pada ayat nombor 10. Kita tengok dekat skrin tuan-tuan tu, nampak tak yang nombor 11. 11 tu nikmat nombor 11, tapi pada ayat nombor 10 bumi dihamparkan. Tengok bumi dihamparkan. Tuan-tuan lihat kan, tengok macam mana Al-Quran, Allah susun ayat dia cantik. Ketika mana Allah sebut ayat nombor 7, langit ditinggikan, lepas tu Allah sebut pula bumi ini Allah Ta'ala hamparkan. Nanti kita akan jumpa ayat nombor 10. Allah sebut tentang bumi wal arda wada'aha lil anam. Saya sebut di peringkat awal untuk supaya tuan-tuan nampak bagaimana Allah Ta'ala ni kehalusan, cantiknya susunan perkataan, susunan ayat di dalam Al-Quran ni, supaya saya bentangkan perkara ini supaya kita ni sayang dengan Quran. Kita nak belajar Quran. Kita tak nak, kita kalau boleh, ya Allah, kalau tak ada apa-apa kat hidup ni, kalau kita boleh dapat nikmat Quran pun dah cukup dah untuk kita kan. Itu kita nak. Biarlah masa kita habis dengan kita faham Al-Quranul Karim. Kerana kita nak sebut benda ni supaya kita yakin dengan sebenar yakin bahawa Quran ni memang dari Allah. Memang dari Allah. Memang dari Allah. Jadi kita nak, sebab tu saya sebutkan tadi, pendekatan bagaimana Allah menyebut sesuatu nikmat tapi dia sebut dalam bentuk pasangannya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali kepada tentang langit ni. Okey, ayat nombor 7 kita dah bincang minggu lepas. Ayat nombor 7 ni, muka surat nombor 11. Tuan-tuan tengok muka surat nombor 11, Allah cerita pasal Allah cerita tentang langit dan juga Allah telah letak dekat muka bumi ini adanya al-mizan. Okey, pada minggu lepas, ataupun kalau tuan-tuan tak ikut pengisian pada minggu lepas, tuan-tuan tengok muka surat nombor 11 di nota yang ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan, ataupun kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak ada nota, tuan-tuan dan puan-puan, tolong buka surah Ar-Rahman. Tuan-tuan tengok takut tuan-tuan tak dapat tengok nota. Tuan-tuan tolong buka surah Ar-Rahman, muka surat nombor 529. Tengok pada ayat kejap, itu surah Al-Qamar, surah Ar-Rahman. Ni tuan-tuan tengok pada muka surat nombor 531. Muka surat 531 dalam surah Ar-Rahman, ayat nombor 7 tu. Ayat nombor 7 tu Allah mengatakan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Okey. Pada ayat nombor 7, tuan-tuan dan puan-puan akan jumpa perkataan al-mizan. Al-mizan. Okey, saya sebut pada minggu lepas perkataan al-mizan. Kalau kita tengok pada perkataan al-mizan dalam ayat nombor 7, kalau tengok nikmat nombor 9 tu, neraca keadilan wa wada'al mizan. Allah telah meletakkan neraca. Maksudnya Allah menceritakan tentang keadilan, keseimbangan. Itu adalah nikmat nombor 7. Jadi, betapa pentingnya seimbang dalam hidup ni merujuk kepada perlunya adil dalam hidup ini, maka Allah Ta'ala mengulang-ulang perkataan al-mizan. Al-mizan seperti mana yang ada pada ayat nombor 7 dalam nota buku surat nombor 11 atas sekali itu, ataupun dalam Al-Quran buku surat nombor 531, perkataan al-mizan ini diulang oleh Allah sebanyak 3 kali di dalam surah Ar-Rahman. Kali pertama ada pada ayat nombor 7. Wa wada'al mizan. Okey, bulatkan ataupun gariskan. Kemudian perkataan al-mizan. Al-mizan diletakkan sekali lagi, disebutkan sekali lagi oleh Allah buat kali yang kedua pada ayat nombor 8. Pada ayat nombor 8, alla tatghaw fil mizan. Okey, bulatkan pada ayat hujung al-mizan ayat nombor 8 tu. Kemudian sekali lagi Allah ulang perkataan al-mizan. Al-mizan. Pada ayat nombor 9. Muka surat nombor 12. Dalam nota saya.
Nota muka surat nombor 12, nota yang bentuk PDF Word tu, ataupun dalam Al-Quran, boleh tengok terjemahan Quran muka surat 531, ayat nombor 9 tu. Ya Allah kata, wala tukhsirul mizan. Allah kata, jangan kamu mengurangi al-mizan, timbangan itu. Maksud dia, kalau kita cerita pasal timbangan, pada minggu lepas kita sebut, kalau perlu ditimbang 1 kilo, jangan ditipu hanya timbang 900 gram sahaja. Mesti cukupkan 1000 gram supaya 1 kilo. Tapi kadang-kadang peniaga-peniaga, contoh, kadang-kadang tak cukup pun, orang tak perasan, tak cukup pun lagi jarum tu 1 kilo. Allah kata, wala tukhsirul mizan. Kalau nampak peniaga macam tu, bacakan mereka surah Al-Rahman. Ayat nombor 9 tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bacakan dia. Wala tukhsirul mizan. Jangan kurangi timbangan tu. Okey. Kesimpulan dia adalah, kenapa saya suruh bulatkan al-mizan, al-mizan, al-mizan ataupun gariskan? Begini. Teknik ataupun hikmah kenapa perkara itu diulang. Okey. Di dalam kaedah Quran, apabila berlakunya pengulangan, ia memberi maksud orang yang baca, orang yang faham ayat Quran itu ambil perhatian. Maksudnya Allah nak buat penekanan, pengukuhan, penegasan bahawa betapa pentingnya menunaikan, menegakkan, melaksanakan keadilan. Sampai diulang 3 kali al-mizan itu. Maksudnya Allah suruh berlaku adil. Okey. Gambaran simbolik penyamaan adil itu telah dipaparkan dengan Allah menyebut tentang langit yang telah Allah tinggikan. Dia punya simbol keadilan, keseimbangan ni ada pada langit yang Allah tinggikan. Sebab itu pada ayat nombor 7, kita akan jumpa nikmat nombor 9 tu, neraca keadilan tu diletak dalam ayat yang sama pada ayat-ayat langit yang ditinggikan. Kenapa? Kenapa Allah kata wa wada'al mizan? Allah telah meletakkan, mewujudkan, menetapkan adanya neraca, iaitu neraca keadilan, kan? Ataupun kalau kita nak terjemah al-mizan itu bentuk timbangan, sukatan. Kenapa Allah letak sekali dengan ayat langit? Maknanya langit itu yang luas, yang tinggi, tanpa ada tiang, tapi dia seimbang. Tuan-tuan bayangkan langit yang tinggi, tuan-tuan bayangkan, kita kalau letak sesuatu, kalau tak ada tiang, agak-agak boleh sengit. Kalau tak ada tiang, agak-agak boleh tegak tak? Kan kita kan tahu kan, kalau kita nak letak sesuatu, kalau tak ada tiang, hatta meja kita, cuba kalau meja kita sendiri, meja makan ke, meja study ke, kerusi meja, kalau kita meja dia tidak ada dia punya apa, dia punya tiang dia. Maksudnya kalau dia tak ada dia punya apa, batang-batang tiang-tiang tu kan, macam mana meja tu nak tegak? Macam mana dia nak tegak? Dia nak jadi tegak, nak jadi seimbang. Mesti ada dia punya tiang dia. Langit Allah tinggikan. Pada ayat nombor 7 tu Tuhan kata, Allah kata antara nikmat nombor 8, kata Allah, kamu tengok langit tu, kata Allah yang telah ditinggikan, kami tinggikan ni. Kan? Lepas tu Allah sebut tentang keadilan. Apa relevan? Apakah perkaitan hubungan neraca keadilan dengan langit? Kerana langit itu merupakan bukan simbolik, dia benar betul, maksudnya merujukkan satu pendekatan yang Allah kata, cuba tengok langit tinggi tak ada tiang, tapi kenapa dia tegak je? Kan? Kita hidup hari ni pernah ni tengok tak langit tu sengit? Pernah tengok tak langit tu dia bergegar macam benda tu tak seimbang, gegar kan? Tak ada tuan-tuan dan puan.
Sebab apa tak ada? Sebab yang mendirikan dia, yang menegakkannya adalah Allah. Jadi Allah nak kata, langit itu pun ditegakkan tanpa tiang, seimbang. Adil, kata Allah. Begitulah Allah telah meletakkan di muka bumi ini dengan neraca keadilan. Itulah pada ayat nombor 7 bagi nikmat nombor 9. Okey, selesai tentang ayat nombor 7. Okey, kemudian pada ayat nombor 8, pada ayat nombor 8 Allah menyebutkan tentang ayat nombor 8, kalau boleh tuan-tuan dan puan tulis ya, ayat nombor 8 dalam nota muka surat nombor 11, Allah kata alla tatghaw fil mizan. Allah kata pada ayat nombor 8 dalam surah Ar-Rahman, okey. Allah kata supaya kamu semua tidak melampaui batas dalam timbangan itu. Maksud dia kalau maksudnya kalau ayat nombor 7 tadi Allah kata Allah telah menetapkan perlu ada keadilan. Allah telah meletakkan keadilan. Semua benda perlu adil, kata Allah, adil. Jadi ayat nombor 8 Allah menerangkan hikmah ataupun tujuan kenapa adanya keadilan itu, supaya kita semua tidak menjadi manusia yang melampaui batas ataupun manusia yang berlaku zalim kepada orang lain di dalam bab menimbang sesuatu ataupun di dalam bab memberikan sesuatu kepada manusia lain. Dia perlu adil supaya kita tidak berlaku culas, berlaku curang, kita tidak menipu orang lain dengan tidak memberikan keadilan. Kenapa kita perlu berlaku adil? Kerana Allah telah tetapkan adanya neraca keadilan pada ayat nombor 7 tu. Jadi ayat nombor 8 lebih merujuk kepada tujuan ataupun hikmah adanya neraca timbangan itu. Hikmahnya supaya kita tidak melampaui batas. Kalaulah dekat muka bumi ni tidak ada alat penimbang, contohnya penimbang berat, penimbang tinggi, penimbang barang-barang lah. Paling mudah kita sebut benda yang paling dekat dengan ibu-ibu ni, pada orang perempuan ni adalah bab menimbang ni kan. Kalau bab menimbang tu kan, kalau kita menimbang, kita nak cukup-cukup kan, nak cukup-cukup nak macam kita kata kalau peniaga bagi lebih itu alhamdulillah. Tapi kita menimbang, kita tak nak kita dikurangi timbangan kita. Dalam masa yang sama, penjual juga tidak boleh mengurangi timbangan. Jadi begitu. Jadi ayat nombor 8 tu lebih kepada apakah kebaikan manfaat dapat setelah Allah meletakkan adanya keadilan tu. Jadi ayat nombor 8 tu juga kalau kita besarkan maksud dia, kita kembangkan maksud dia dalam semua sudut lah. Kalau kita sebagai ibu bapa berlaku adil sebagai bapa, berlaku adil sebagai ibu. Berlaku adil bukan semesti kena sama. Adil bukan maksud kena sama, bukan sama. Tapi meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Anak lelaki, nafkah dia tak sama macam anak perempuan. Mungkin anak perempuan ni kena bagi lebih sikit belanjanya. Contoh. Sebab apa? Dia punya skincare saja, ya Allah, lebih pada duit makan. Contoh. Jadi, adil tidak mestinya kena sama 50-50. Tak. Adil melihat kepada jantina. Laki tak sama seperti perempuan. Tapi adil. Begitu juga kalau kita sebagai pemerintah berlaku adil. Kalau siapa-siapa langgar SOP, PKP kan, kena berlaku adil. Kalau orang biasa yang tak ada pangkat darjat dikenakan denda sebanyak RM1,000 compound, jangan pula menteri tak kena. Faham tak? Jadi kalau ada tak berlaku adil, tuan-tuan bacakan ayat Allah tatghaw fil mizan, macam tu. Hashtag berlakulah adil. Contoh. Dalam segala sudut. Macam tu. Surah Rahman dah sebut. Kalau tak adalah
neraca keadilan tu, kalau tak ada lah Allah menyuruh kita berlaku adil, habis kita. Masing-masing akan merasa tidak puas hati. Masing-masing akan berlaku huru-hara. Bagaimana kalaulah langit itu Allah sengitkan sikit je, habis alam ni, habis graviti ni. Kan? Kalau langit tu Allah gerakkan sikit lah kan. Allah, contohnya langit tu dah sengit. Habis kita. Tetapi Allah kata, dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, langit itu sentiasa tegak. Walaupun tak ada tiang, dia seimbang. Okey, tuan-tuan dan perempuan, itu ayat nombor 8 telah kita ulas pada minggu lepas. Dan pada ayat nombor 9, dalam nota tu tengok ke depan yang ke-10 tu, Allah wujudkan adanya alat timbangan. Ayat nombor 9. Okey, ayat nombor 9, saya tunjukkan dia punya nota dia sekejap Kejap. Saya nak share satu lagi nota. Sekejap dan boleh saya harap tuan-tuan boleh bersabar dengan saya sekejap sebab nota ni saya nak tunjuk satu lagi nota. Sekejap Saya nak tunjuk nota surah Ar-Rahman. Mohon maaf. Okey, nota. Saya nak paparkan surah Ar-Rahman sekejap. Sekejap Tuan-tuan. Sekejap saya nak paparkan nota. Sekejap ni macam mana? Ini hilang. Sekejap perempuan Okey, di sini. Okey, kita nampak tak nota ni? PDF Host, nampak tak nota PDF ni? Mau respon? Nampak Ustaz, nampak. Okey, nampak. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan perempuan, tengok sekejap Mohon maaf. Okey. Muka surat nota saya muka surat nombor 12. Betul ke nota yang ada di tuan-tuan perempuan tu muka surat nombor 12? Sebab kadang-kadang saya ada banyak tempat mengajar. Kadang nota saya berbeza. Saya tengok pada audien. Sama tak muka surat nombor 12? Sama. Oh, sama. Oh, saya berlaku adil lah kepada semua. Alhamdulillah, syukur. Okey. Tengok nota. Okey, tengok muka surat ayat nombor 9. Tengok tajuk tafsiran dan huraian ayat nombor 9. Okey. Ayat nombor 9 adalah ayat yang dia sama macam nikmat tadi, nikmat yang diwujudkan neraca timbangan, tapi ayat nombor 9 ni dia lebih kepada perincian ataupun pada penekanan supaya suruh berlaku adil tu, kan? Walaupun kita baca ayat 7, ayat 8 tadi lebih kepada statement. Ya Allah kata Allah telah letakkan adanya keadilan, oleh sebab adanya neraca keadilan itulah kamu semua supaya tak berlaku zalim. Itu pun sebenarnya ayat 7 dan 8 tu sudah pun memberi mesej kepada kita supaya berlaku adil. Itu dah ada. Tapi untuk menekankan lagi, sebab manusia ni dalam bab-bab berlaku adil ni banyak yang culas, banyak yang curang sebagainya, banyak yang bias, banyak yang tidak berlaku adil ni, maka Allah menekankan lagi pada ayat nombor 9 dalam bentuk perintah suruhan, yang mana perintah dan suruhan ini dia dalam dua sudut. Tengok ni pun dalam bentuk pasangan juga. Pasangan ni maksud dia kalau do pasangannya don't. Betul tak? Kan? Maksudnya ayat nombor 9 ni Allah bentang kepada kita punyalah nak supaya ingatkan manusia supaya adil lah. Buatlah cara benda tu objektif, seimbang. Kata Allah sebut pada ayat nombor 9 ni dalam bentuk Allah mewajibkan. Allah mewajibkan dalam dua pendekatan. Allah mewajibkan yang pertama dalam bentuk menyuruh buat. Lepas tu Allah mewajibkan berlaku adil tu dengan bentuk pendekatan jangan tak berlaku adil. Okay, tengok ayat dia nombor 9. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimul wazna bil qist. Okay, ayat wa aqimul wazna bil qist. Okay. Ayat yang
dalam ayat 9 ni kita boleh pecahkan dia pada dua potongan ayat. Dia boleh pecahkan jadi dua. Pertama yang wa aqimul wazna bil qisti, itu potongan ayat pertama. Potongan ayat kedua tu ambil pada wala tukhsirul mizana. Itu potongan ayat yang kedua. Jadi dua potongan ayat tu membawa maksud ada dua jenis perintah Tuhan. Yang pertama, Allah menggunakan kaedah dalam bentuk menyuruh buat. Wa aqimul wazna bil qisti. Tuhan kata apa? Dan tegakkanlah. Maknanya Tuhan kata, buatkanlah cara menimbang itu bil qisti dengan adil. Ini adalah perintah. Ini adalah Allah kata do kata Allah. Allah kata berlakulah adil kata Allah. Timbanglah dengan adil kata Allah. Sukalah dengan adil kata Allah. Itu perintah yang pertama. Perintah yang kedua dia dalam bentuk melarang. Melarang untuk tidak berlaku adil. Allah kata wala tukhsirul mizan. Allah kata dan janganlah mengurangi timbangan itu. Apa maksud dia? Kan sebenarnya kalau ayat wa aqimul wazna bil qisti, kalaulah ayat setakat wa aqim itu Allah kata kalau dalam bab menimbang tu adil lah. Itu kita dah faham dah, kena berlaku adil. Tapi kerana Allah Ta'ala nak menekankan, kerana suasana kalau macam Arab dulu memang banyak menipu. Banyak tak tunai tanggungjawab. Kalau orang perempuan, anak perempuan tidak ada nilai pada zaman dulu, betul tak? Hamba-hamba tidak dilayan dengan baik, tak berlaku adil, macam tu. Lepas tu termasuklah dalam bab berniaga, tak berlaku adil, nak menipu aja. Maka Al-Quran turun dalam menyebutkan tentang nikmat adil tu, dalam masa sama Allah terus selitkan mesej bahawa jangan sampai tak berlaku adil dengan Allah menyuruh berlakulah adil. Lepas tu Tuhan kata engkau jangan tidak berlaku adil. Maksudnya itu adalah penekanan. Okey, pada ayat nombor 9. Sebab tu Ibnu Kathir, kalau kita baca ayat ini, Ibnu Kathir kata apa? Ibnu Kathir dia mentafsirkan ayat 9 tu, dia kata janganlah kamu mengurangi timbangan tetapi hendaklah kamu menimbang dengan benar dan adil. Ini kita fahamlah. Okey, maknanya setakat ini selesailah ayat nombor 9. Okey. Kita nak pergi kepada nikmat yang berikutnya. Okey, nikmat yang berikutnya saya akan bentangkan menggunakan PowerPoint yang ringkas. Okey, tuan-tuan tengok muka surat atau tengok di hadapan tuan-tuan puan, nampak tak skrin tu ya? Ini nota PowerPoint yang ringkas. Okey, untuk nota dia, nota yang utama, tuan-tuan boleh rujuk muka surat nombor 12. Okey, sila buka nota muka surat nombor 12. Sambil tengok nota, sambil tengok skrin. Sambil tengok nota, sambil tengok skrin di handphone ataupun laptop tuan-tuan puan, ataupun tuan-tuan punya iPhone ke apa ke, tengok muka surat nombor 12 dan nota tu. Sekarang kita nak pergi kepada ayat berikutnya, iaitu ayat nombor 10. Kita nak pergi kepada ayat nombor 10. Okey. Ayat nombor 10, okey. Ayat nombor 10 boleh kita jadikan ayat 10 ni adalah nikmat yang ke-11. Maknanya nikmat nombor 11, tapi pada ayat nombor 10 Allah menyebutkan tentang nikmat lain, iaitu nikmat bumi yang ada sekarang ni ataupun yang dulu bumi yang sama Allah telah hamparkan. Allah telah ratakan, Allah telah hamparkan bumi ni. Okey, hamparkan bumi ni. Macam mana? Kita akan ulas dia. Okey. Sekarang tuan-tuan buka pada ayat nombor 10 surah Ar-Rahman. Kalau siapa tak ada nota, tuan-tuan boleh buka Quran terjemahan, muka surat nombor 531, muka surat 531 ayat nombor 10. Saya bacakan dulu ayat nombor 10. Nanti saya tunjukkan nota dalam nota PDF yang Word ni. Tapi tengok dulu yang PowerPoint ni. Okey, begini.
Ayat dia berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal arda wada'aha lil anami. Okay. Wal arda wada'aha lil anam. Lil anam. Okay. Wal arda dan bumi. Dan bumi. Kenapa ada dan? Kenapa ada dan? Dan tu maksudnya menyambung nikmat yang sebelum ini. Okey. Okey, wal arda dan bumi. Bumi ni kenapa wada'aha telah dijadikan rata ataupun telah dihamparkan oleh Allah untuk siapa? Lil, untuk. Li tu li, lam bawah, lam di bawah li tu untuk. Siapa? Al-anami. Al-anami. Lil anami. Lil anam. Lil anam tu diterjemahkan umum. Makhluknya. Okey. Tuan-tuan, perkataan anam, dia tidak hanya merujuk kepada manusia. Lil anam, dia merujuk kepada makhluk Allah yang bernyawa. Lil anam tu kalau kita nak tuliskan sikit nota kat situ, maksudnya untuk makhluk Allah yang bernyawa. Untuk makhluk Allah yang bernyawa, jin pun termasuk di bawah perkataan anam. Haiwan termasuk di bawah perkataan anam. Haiwan termasuk di bawah perkataan anam. Sebab anam bukan merujuk pada manusia saja, tapi semua makhluk Allah yang bernyawa. Bumi yang Allah hamparkan ni, bumi yang Allah ratakan ni, Allah telah jadikan ia, dihamparkan ia, diratakan dia adalah untuk semua makhluk Allah yang bernyawa. Termasuk haiwan-haiwan. Baik. Kalau tuan-tuan baca dalam nota muka surat nombor 13, perenggan yang kedua selepas ayat nombor 10 tu, Ibnu Kathir, salah seorang ulama tafsir, beliau telah ulas ayat nombor 10 tu dengan mengatakan, dia kata, sebagaimana dia, iaitu Allah, telah meninggikan langit, macam ayat nombor 7 tu, Allah juga meratakan bumi dan menjadikan bumi ini kukuh, mantap dengan gunung-gunung yang tinggi, supaya semua makhluk yang pelbagai jenis, pelbagai bentuk, pelbagai warna, kulit dan bahasanya yang berada di atas bumi itu dapat hidup secara tetap aman. Bermakna, kalau orang tanya, macam mana bentuk Allah hamparkan, Allah ratakan bumi ini, seperti ayat nombor 10. Cara dia, Allah tak teranglah dengan lebih jelas pada surah Ar-Rahman ni. Maksudnya, dihamparkan tu, dia tetap maksudnya, Allah telah kukuhkan bumi ni tak bergerak, tak sengit dan sebagainya, dengan Allah touch up, dengan Allah pasak bumi ini dengan gunung-gunung. Itu maksud ayat nombor 10, nikmat yang ke-11. Okay, kita jelas kat situ. Maksudnya, kalau ditanya macam mana ayat tu berbunyi wada'aha, kenapa masuk ayat tu dihamparkan? Dihamparkan, diratakan ni, maksud Ibnu Kathir, Allah telah jadikan bumi ini tetap. Sebab kita belajarkan bumi ni kan dia bentuk bulat kan, dia bentuk bujur dan sebagainya kan. Jadi bumi ni Allah Ta'ala beri kepada semua makhluk yang hidup di atasnya, yang nak gunakan bumi ni, dapat manfaat ni, mereka hidup dalam keadaan tetap. Mereka tak terbalik, mereka tak jadi sengit, mereka tak jatuh. Kenapa telah Allah letakkan gunung ganang yang ada pada bumi ini. Jadi, pentafsiran ayat yang macam tu sebenarnya disokong
oleh ayat lain. Kalau tengok dalam nota muka surat 13 tu, pada ayat surah An-Nazi'at ayat 30 hingga ayat 33. Okey, selesai kat situ. Okey. Kemudian, okey, dia punya pengajaran apa? Pengajaran dia apa, tuan-tuan puan ya? Pengajaran dia adalah begini. Ayat nombor 10 ni, dia memberi mesej kepada kita, khususnya kita manusia, janganlah kita ni, dalam masa yang sama, janganlah kita ni merosakkan bumi ini. Kalau kita pergi tebang hutan-hutan yang ada di bumi ini, kita telah merosakkan bumi itu, kita akan menzalimi siapa? Kita akan menzalimi habitat haiwan. Tak boleh. Sebab bumi ni bukan untuk kita. Bumi ni adalah untuk lil anam. Ingat tak kes perempuan yang viral, yang baru ni viral, dia pergi buang sampah di dalam sungai di Kelantan. Tu masih ingat tak? Kalau saya jadi menteri, saya saman je. Tak ada nak maaf, saman. Kalau dia beri mesej bagi ke pengajaran. Oh, kan? Tak, betul. Dia telah membuang sampah. Kadang-kadang kesian bila dia buang sampah. Kalau rakyat buang sampah, menyebabkan sungai itu menjadi kotor, kita telah memusnahkan habitat haiwan-haiwan yang duduk di dalam sungai itu. Sebab sungai itu bukan untuk kita, untuk lil anam. Sebab bumi ni, kalau sebut bumi umum, sebut bumi ni adalah bumi. Sebab tu ayat ni dia memberi maksud kepada kita supaya apa? Jangan buat pencemaran, jangan merosakkan alam. Sebab itu ada kempen green, sebab tu ada kempen hijau. Kalau kita pergi kedai ambil plastik, jadi lama-lama plastik susah nak dibakar. Jadi maksud macam tu. Kita baca surah Rahman ni, cara bersyukur kepada Allah, kita jaga bumi kita, jaga alam ini, jangan rosakkan. Jaga sumber-sumber utama. Elektrik, kalau tak pakai, tutup. Kerana dia menggunakan sumber asli. Contoh. Okey, maksud dia orang kempen bumi hijau tu, itu sebenarnya adalah memenuhi juga ayat nombor 10. Sebab bumi kita ini bukan untuk kita saja manusia, tetapi untuk lil anam, untuk semua manusia. Betul, tuan-tuan. Kesian ya. Buat pencemaran kesian dekat haiwan-haiwan dan sebagainya. Sedangkan bumi ini adalah untuk lil anam. Okey, selesai ya, faham kat situ. Okey, kita pergi kepada ayat berikutnya. Okey, ayat berikutnya ni, tuan-tuan tengok di skrin nota ringkasan ni. Okey, menariknya macam ni. Menariknya, tengok ya cara Allah present ayat ni kepada kita menggunakan pendekatan apa tahu? Sekejap. Saya nak mengalihkan ini. Okey, tuan-tuan tengok ya. Tuan-tuan tengok. Okey. Ayat nombor 10, okey, ayat nombor 10, Allah cerita umum. Pendekatan umum ni kita fahamkan. Umum lawan dia apa? Maksud dia bukan umum. Dia panggil bukan umum. Dia panggil ringkas, lawannya apa? Terperinci kan? Ringkas, lawan dia terperinci. Maksud dia, dalam ayat 10 ni, cara Allah bentang kepada kita, cara Allah sampaikan mesej tu, Allah sebut umum je. Allah sebut secara terperinci, Allah sebut ringkas je. Bumi ni, kami telah hamparkan dia, kami telah ratakan dia. Secara umum, untuk lil anam semua makhluk. Tapi Allah tidak cerita dia dengan lebih lanjut. Macam mana Allah suburkan bumi ni untuk anam. Kan? Allah sebut secara ringkas saja. Bumi ni kami hamparkan, kami ratakan untuk semua makhluk bernyawa. Tapi Allah tidak menceritakan bagaimana bumi ni boleh dimanfaatkan untuk lil anam. Okey. Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perasan, kita ambil masa baca, kita akan jumpa rupa-rupanya ayat nombor 11. Ayat nombor 12. Allah telah memperincikan kepada kita macam mana ayat nombor 10 tu nak dikembangkan. Maksud dia, ayat 10 Allah kata bumi dihamparkan, diratakan untuk apa? Untuk semua makhluk bernyawa. Tapi Allah tidak ceritakan macam mana bumi ni boleh beri manfaat, menjadi nikmat kepada anam.
maka ayat 11 mendetailkan apa dia yang Allah dah buat pada bumi itu. Ayat nombor 12 pun mendetailkan, memperincikan apa yang Allah buat pada bumi itu. Sebab tu dekat skrin nota ni saya buat nota PowerPoint tu, tuan-tuan tengok tu. Yang kotak biru tu, bumi dihamparkan. Ayat nombor 10 tu kan. Maksud dia, saya letak di nikmat nombor 11. Tapi kenapa saya letak cabang-cabang kepada bumi dihamparkan? Kenapa ada warna merah, nombor merah tu, yang nikmat nombor 12, nikmat nombor 13, nikmat nombor 14 dan 15 tu, 12, 13, 14 dan 15 tu, nikmat tu, jenis nikmat nombor 12, 13, 14 dan 15 ni, ini adalah perincian kepada nikmat nombor 11. Maksud dia, ayat 11 dan ayat 12 adalah perincian kepada ayat nombor 10. Kita tengok bagaimana Al-Quran ini Allah susun dia. Inilah panggil Quran ini mukjizat. Tapi kalau kita mungkin tak perasan, mungkin kita ingat macam ayat 10 ni beza ayat 11, 12. Beza tu memanglah beza sebab itu ayat nombor 10, nombor 11, 12. Memanglah beza ayat. Tapi sebenarnya ayat 11 dengan ayat 12 sebenarnya adalah isu yang sama. Topik yang sama pada ayat nombor 10. Topik yang sama tu menjurus kepada memperincikan bagaimana Allah nak bagi bumi ni boleh menjadi nikmat kepada manusia tu. Sebab kalau ayat 10 ni Allah hanya cerita sekadar bumi ni dihamparkan, ditegapkan dengan ada gunung-gunung contoh. Tapi takkan ada gunung-gunung je makhluk-makhluk bernyawa di bumi tu boleh hidup. Maka Allah dengan rahmatnya, Allah kata, sebenarnya ada. Nak tahu macam mana bumi itu Allah jadikan untuk makhluk di atasnya? Maka Allah kata ayat nombor 11, caranya Allah telah tumbuhkan pelbagai jenis buah-buahan. Okey. Ayat nombor 11 tu sebut pelbagai jenis buah-buahan. Okey. Untuk ayat nombor 11, tafsiran ayat nombor 11 nanti kena rujuk nota muka surat nombor 13. Ataupun nanti kalau ada Quran terjemahan, tengok muka surat 531 pada ayat nombor 11. Allah kata apa? Okey, saya baca kat ayat dia ya. Fiha padanya. Fiha tu, tu kembali kepada bumi ayat 10. Maknanya Allah kata fiha padanya, iaitu di bumi itu ada apa? Fakihatun, pelbagai jenis buah-buahan. Itu ayat nombor 11. Maksudnya dekat bumi ni yang Allah jadikan untuk lil anam, Allah telah tumbuhkan, Allah telah hidupkan di bumi ini ada pokok buah-buahan. Satu. Kemudian Allah kata dalam banyak-banyak buah itu, Allah sebut secara khusus ayat nombor 11 juga, wanakhlu, dan pohon-pohon kurma, pohon-pohon tamar. Yang pohon tamar ni dia ada apa? Zatul akmam, yang memiliki, yang ada. Zatu yang mempunyai, yang memiliki apa? Al-akmam, iaitu kelopak mayang. Kelopak mayang. Okey. Sebelum kita pergi ayat nombor 12. Okey. Pada ayat nombor 11 ni, kita dapat maklumat dalam cara Allah Ta'ala nak suburkan bumi ni untuk manfaat makhluk-makhluk yang bernyawa, untuk jin, untuk haiwan, untuk manusia ni contohnya, maka Allah telah tumbuhkan sumber-sumber kehidupan untuk manusia ini. Manusia nak makan, manusia nak minum dan sebagainya, manusia nak hidup, nak makan, maka Allah telah sebutkan contoh buah-buahan. Ayat nombor 11. Okey. Ayat nombor 11 ada dua buah-buahan. Ayat nombor 11, buah-buahan tu umum. Allah sebut semua buah-buahan. Ayat nombor 13, ayat nombor 11 juga Allah sebut secara spesifik iaitu kurma. Okey. Sebelum tu, kita macam ni.
Kalau orang tanya, Ustaz, kenapa sebut kurma? Kenapa tak sebut durian ke? Kenapa tak sebut rambutan? Contoh, kita kena faham bahawa suasana ketika ayat ni diturunkan, ia ditujukan kepada orang-orang yang berada di bumi Mekah. Orang-orang Arab ni, kita kena faham. Orang-orang Arab ni, mereka nak dapat buah ni. Kan kita faham, negara Arab nak tumbuh pokok buah-buah ni bukan senang. Dengan panas, dengan padang pasir. Jadi kalau mereka tumbuhlah pokok anggur ke, tumbuhlah pokok buah-buahan ni, satu nikmat bagi mereka. Jelas tak? Mungkin ayat sebelah ni kalau bagi kita, kalau kita baca ini, tak ada apa-apa pun lah buah. Sebab apa? Rumah kita pun banyak pokok-pokok buah, ada kebun. Mungkin. Tapi kalau suasana ketika ayat ni diturunkan, orang Arab, makanan utama dia paling utama, makanan ruji dia antaranya adalah buah kurma. Sebab tu Allah sebut secara spesifik adanya pohon kurma. Tapi pohon kurma tu punyalah nikmat lagi supaya dia jadi cantik, supaya dia tak rosak. Allah balut dia dengan dia ada zatul akmam. Dia ada kelopak mayang. Kenapa ada kelopak mayang? Kenapa dia ada kelopak mayang? Kerana kan bukan sekadar nak cantik kan, tapi untuk lindung buah kurma itu. Okey, selesai kat situ. Semua faham? Okey, sebelum kita pergi kepada ayat nombor 12, tuan-tuan dan puan, perasan ataupun tidak, cuba tengok yang kotak hijau tu, yang umum dan khusus. Okey, kalau kita perasan dekat ayat nombor 11 tu, walaupun ada dua nikmat, mula-mula Allah sebutkan tentang Allah sebut tentang buah-buahan, tapi Allah sebut secara umum. Maknanya apa saja jenis buah-buahan yang ada pada kita Allah sebut umum. Waktu kita sebut umum. Ingat tak kita sebut dalam bentuk pasangan. Setiap ciptaan Allah ini Allah mencipta di dalam pasangan. Jadi apabila Allah membentangkan kepada kita Al-Quranul Karim, cara Allah menyusun ayat pun Allah menggunakan juga pendekatan ada pasangan. Pasangan tu maksudnya kalau umum, pasangannya adalah spesifik. Betul tak? Umum, pasangannya adalah khusus. Kalau kita tengok Allah Ta'ala, cara Allah bentang ayat ni, tengok. Allah kata, Allah sebut, mula-mula buah umum, lepas tu Allah sebut khusus. Okey. Lepas tu, kalau orang tanya, ingat. Kita kena ingat sampai bila-bila. Kalau Allah Ta'ala mengkhususkan sesuatu dalam banyak-banyak jenis buah, kenapa Allah sebut satu-satunya buah itu pohon kurma? Mesti ada sebab. Kerana Allah tidak akan membentangkan, Allah tidak akan susun ayat, Allah tidak akan sebut ayat yang dia tidak ada mesej. Mesej dia kita fahamlah. Dalam banyak-banyak buah pada nikmat 12 tu Allah sebut kurma. Kenapa? Kerana kita sedia maklum. Kurma dia berbeza dengan buah-buah lain. Kerana kurma kan dia banyak musim. Kan kurma dia tidak terikat dengan musim. Pernah tak tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan pergi Madinah, tuan-tuan pergi ladang kurma, tuan-tuan pergi umrah, bulan ni umrah ni kita tak dapatlah kurma. Kan kurma ni dia tidak terputus. Kan dia tidak terputus musim dia. Lepas tu kalau kita belajar sains permakanan, kurma ni buah yang boleh dimakan mentah. Kan? Mentah pun boleh makan sebenarnya. Lepas tu kurma ni pula dia tahan. Kan? Siapa kat rumah dia ada kurma lagi? Letak dalam balang, dia tahan. Tapi kalau buah-buah lain, mungkin dia tidak setahan buah kurma. Sebab itu, kenapa Allah mengkhususkan, menyebut secara spesifik. Sebenarnya kalau tak sebut kurma, nikmat nombor 12 tu, wafakihatun tu sebenarnya dah merangkumi kurma, betul tak? Tapi kenapa perlu dispesifikkan? Kerana Allah ingin menyampaikan, memberi mesej, memahamkan kita bahawa betapa besarnya nikmat kurma.
oleh yang demikian, manfaatlah buah kurma, tuan-tuan. Saya tak nak sebutlah apa khasiat dia semua-semua. Tuan-tuan boleh study, tuan-tuan boleh cari dalam internet, tuan-tuan baca buku-buku tentang buah-buah yang bagus. Banyak manfaat dia tentang buah kurma. Okey, cuma jangan pula meletakkan label makanan sunnah. Yang tu salah. Kenapa salah? Sebab kesilapan kita tak faham tentang istilah makanan sunnah. Orang Arab dulu, kalaulah pokok durian boleh tumbuh dekat padang pasir tu, tentu Allah sebut pokok durian. Tu tak jelas tak? Makanan sunnah tu kena dielakkan letak dalam label. Tuan-tuan buat minuman, campur kurma, campur delima, makanan sunnah. Sebenarnya salah. Konsep tu salah sebenarnya. Jadi kalau kita makan pegaga, kalau kita makan tongkat ali, minum tongkat ali, kita makan apa? Itu tak makanan sunnah. Itu pun makanan sunnah. Jadi kena buang, kena jauhkan istilah sunnah. Sebab dalam Islam, mana-mana buah-buahan, mana-mana makanan yang menyihatkan tubuh badan, itulah makanan sunnah. Jadi tak adil lah bagi orang Melayu yang tak duduk kat tanah Arab. Tanah Arab ada kurma. Nabi pun sebab makan kurma. Jadi Nabi tak makan yang lain tu tak sunnah lah. Tak. Itu salah kita memahami istilah makanan sunnah. Okey, selesai kat situ. Jadi jangan labelkan ini makanan sunnah. Salah sebenarnya. Itu tak betul. Dalam Islam, apa saja makanan yang menyihatkan tubuh badan, ia sudah termasuk makanan sunnah. Kalau tuan-tuan makan herba, tak kisahlah tuan-tuan makan apa. Tuan-tuan makan apa saja bentuk makanan, tak kisah. Makan herba, makan buah. Contohnya makan buah nangka. Ada khasiat dia. Itulah makanan sunnah. Tuan-tuan makan buah betik. Itulah makanan sunnah. Menyihatkan. Terjelas tak maksud saya? Jadi moga-moga kita faham. Tapi kita sebut kat sini, kenapa Allah mengkhususkan pohon kurma, buah kurma, kerana kita sedia maklum. Orang Arab ketika suasana ketika tu, memang buah kurma ni menjadi buah yang utama. Dan buah kurma ni pula dia special berbanding dengan buah-buah yang lain. Tak ada musim, senang dapat, senang nak jaga, tahan lama dan khasiatnya adalah banyak. Okey, selesai dekat situ. Jadi kalau tuan-tuan nak baca tafsiran ayat dia, tuan boleh bacalah pada muka surat nombor 13 dengan muka surat nombor 14. Jadi saya tak perlu ulang lah sebab maksud dia senang je. Sebab dia maksud dia senang. Okey, tafsiran ayat tu senang. Lepas tu kalau kita baca dalam muka surat nombor 14, kita baca muka surat nombor 14, kita baca muka surat nombor 14, pohon kurma. Tuan-tuan kita sudah maklum, pohon kurma jangan faham hanya pada buah ya. Pohon kurma tu juga sebenarnya manfaat dia banyak. Pada batang-batang pohon kurma pun boleh buat jadi tempat perabot, boleh buat perabot ke, pohon kurma tu boleh jadi tempat tiang ke. Pohon kurma dia banyak manfaat. Okey, kalau tuan-tuan baca muka surat nombor 14 dalam nota, okey. Kalau tuan-tuan baca Ibnu Kathir kata, Ibnu Kathir disebut hikmah. Kenapa Allah sebut pohon-pohon kurma secara khusus? Ibnu Kathir kata, Allah menyebut buah tersebut secara khusus kerana kemuliaan dan manfaat yang ada pada buah itu, sama ada ketika buah itu basah ataupun ketika buah itu setelah menjadi kering. Menjadi kering. Okey, selesai kat situ. Saya tak perlu ulang panjang lebar lah. Okey, kemudian kita pergi kepada nikmat nombor 12, nikmat nombor 14 dengan nikmat nombor 15. Nikmat 14 dan 15 ni diwakili oleh ayat nombor 12. Okey, ayat nombor 12 ni Allah menyebut tentang, kita tengok dalam nota muka surat nombor 14. Okey, Allah menyebut tentang, saya tunjukkan dia punya nota lah. Kesian takut siapa tak ada nota kan. Okey, tengok muka surat nombor ni muka surat nombor 14 Okey, saya tunjukkan nota dia. Okey ni. Nampak ya? Okey, dekat depan tu saya sudah paparkan nota yang bentuk PDF yang Word tu. Okey, Allah berfirman, wal habbu, dan biji-bijian. Wal habbu ni dan biji-bijian. Okey, wal habbu
Wal habu adalah biji-bijian. Macam gandum, macam beras, macam apa saja bentuk biji-bijian. Seperti beras pula, seperti padi, seperti gandum kan, yang ada biji-bijian. Yang mana kalau orang Arab dulu kita faham makanan ruji macam mereka kan gandum kan, mereka gandum. Jadi gandum tu kan termasuklah biji-bijian. Jadi wal habu biji-bijian. Biji-bijian ini dia punya nikmat ni bukan pada biji-bijian tu saja. Allah kata zul asfi. Zul asfi, ya biji-bijian itu dia mempunyai kulit. Maksudnya macam gandum kan dia diselaputi oleh kulit. Zul hasfi itu yang memiliki kulit, yang berkulit. Lepas tu apa lagi nikmat? Warraihan, dan bungaan yang harum. Okey, ada dua nikmat kat situ. Tadi kita sebut nikmat nombor berapa? Kita dah sebut tadi nikmat dia kan? Okey, jadi ayat 12 ini ada dua nikmat lagi yang Allah Ta'ala nak ingatkan kepada orang Arab ketika itu. Juga Allah nak ingatkan kepada kita. Bukan sekadar ada buah-buahan, di antara banyak-banyak buah-buahan adalah buah tamar, pokok tamar itu. Allah kata juga ada nikmat lain, iaitu biji-bijian yang berkulit. Kalau ayat nombor 12 ini, macam tempat kita seperti adanya padi yang dia mempunyai kulit. Lepas tu Allah kata adanya waraihan. Raihan ni adalah bunga-bungaan yang berharum. Ataupun jenis-jenis tumbuhan yang dia mengeluarkan wangi-wangian. Okay, kalau kita baca dekat tafsiran, al-habbu tu adalah biji-bijian seperti gandum. Kalau tengok muka surat nombor 15, muka surat nombor 15 tu, kalau kita tengok dekat sini, al-asfu, kenapa dia panggil al-asfu? Kerana dia boleh diterbangkan oleh angin kerana beratnya yang sangat ringan. Kulit kan. Ar-raihan adalah merupakan sebuah tumbuhan yang dikenali oleh orang Arab. Yang dimaksudkan di sini adalah setiap tumbuhan yang memiliki bau yang harum dan bau yang wangi. Jelas, sebab itu dipanggil waraihan. Jadi tuan-tuan perempuan tuan-tuan perempuan yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya sharekan nota PowerPoint itu semula sekejap Okey, tuan-tuan tengok tadi kita sebut biji kita sebut apa? Biji-bijian yang berkulit kan? Ayat nombor 12 dan juga bunga. Okey, kita sedia maklumlah biji-bijian tu apa. Okey, kalau orang Arab dulu mereka bergantung kepada gandum, biji-bijian kan? Maka biji-bijian tu Allah lindung dia, mempunyai kulit. Lepas tu sebenarnya tuan, kulit-kulit tu sebenarnya juga menjadi kulit-kulit tu bermanfaat. Sebenarnya biji-bijian yang berkulit ni sebenarnya bukan hanya pada biji-bijian, tapi dia punya tangkai dia pada biji-bijian kan. Kalau macam biji-bijian ni kan dia kan kalau dikeringkan boleh jadi jerami kan. Macam kita kan kalau padi kan dia boleh jadi jerami kan. Betul tak? Dia kan maksudnya apa saja yang melibatkan biji-bijian tu dia boleh jadi jerami. Jerami orang boleh buat apa? Jadi jerami-jerami ni kalau orang Arab macam gandum ni, jerami-jerami tu dia boleh jadi seperti makanan-makanan unta. Haiwan-haiwan pun dia dapat hasil juga. Dia juga dapat manfaat daripada biji-bijian itu. Okey. Jadi kita faham. Ayat nombor 12 satu lagi, nikmat nombor 15, bunga-bungaan yang harum. Bunga-bungaan ni kita fahamlah. Kalau tak ada bunga-bungaan kan yang tak ada harum, habis kita tuan-tuan. Kan? Macam kita kan perlu wangi-wangian kan? Kalau tak ada wangi-wangian ni macam mana kita? Betul tak? Kan? Kalau tak ada wangi-wangian, nak mandi perlu wangi-wangian. Macam-macam letak bunga-bunga lah apa. Kan? Maksudnya wangi-wangian ni satu nikmat tau. Wangi-wangian ni satu nikmat sebenarnya. Hasilnya daripada bunga-bunga, dia kata bunga-bunga yang harumnya. Kalau orang Arab dulu, apa saja jenis tumbuhan tapi dia mengeluarkan wangi-wangian. Kita fahamlah, pusi bunga, tumbuh-tumbuhan yang berwangi kan, dia wangi. Wangi kita pun nikmat tahu, wangi-wangi ada satu nikmat. Kalau tak ada wangi-wangian ni, sumber yang boleh mewangikan, habis kita tu, betul tak? Nak pakai deodorant lah, kadang-kadang badan berbau nak letak wangi-wangian, kan? Betul tak? Nak mandi, macam-macam lah. So pentingnya wangian itu
daripada nikmat adanya tumbuh-tumbuhan yang berwarni. Okey, selesai dekat situ. Okey, faham ya? Okey, dah jelas? Okey, sekarang kita pergi kepada ayat nombor 13. Ayat nombor 13. Perintah bersyukur yang pertama. Allah sebut pada ayat 13 apa dia? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Kita fahamlah. Iaitu, maka nikmat Tuhan kamu. Cuma saya minta tuan tambah sikit. Saya tuan tambah kat sini boleh tak? Ni dekat sini. Dekat terjemah ni. Maka. Maka ni macam justru itu. Maka ni macam ayat justru itu. Justru itu tu kenapa? Kerana nikmat yang Allah telah bentang tadi tu. Bermula ayat 12 sampai ayat kedua tu, Allah kata disebabkan kau dah dapat nikmat daripada Quran, sampailah tumbuh-tumbuhan berwangi tu, kata Allah, maksudnya Allah kata, maka justru itu. Bi'ayyi ala. Ala maksudnya nikmat. Maka Allah kata, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu hendak dustakan. Yang hendak kamu dustakan. Kita sampai ke berapa tu tuan-puan? Sekejap. 9.30. 10.30. Sampai pukul 11, Ustaz. Dia dah lebih kan? Belum lagi Belum. Belum. Jam saya ni cepat 1 jam kan? Cepat 1 jam saya. Masya Allah, tak adilnya saya. Okey. Jadi sikit lagi kan? Okey, tak apa. Okey, ayat ni, ini adalah perintah bersyukur tapi menggunakan teknik bertanya. Teknik bertanya. Teknik bertanya ni sebenarnya mesej di sebalik bertanya, sebenarnya dia mengandungi perintah bersyukur. Jadi Allah kata, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu. Yang kamu ni tolong tambah selepas kamu tu, tolong tambah perkataan berdua. Sebab Rabbikuma tu Rabbikuma tu merujuk kepada dua makhluk. Jadi ayat dia sebenarnya, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah, maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu berdua hendak dustakan. Berdua tu merujuk kepada apa? Berdua tu merujuk kepada manusia dan jin. Berdua tu merujuk kepada manusia dan jin. Bukan saya kata, tapi kalau kita tengok ayat ni, dia ada perkataan Rabbikuma. Kuma ni merujuk kepada dua. Kalau rujuk pada satu, Tuhan kamu tu satu, seorang mesti Rabbuka. Tapi dia ada Rabbukuma, jadi Rabbikuma tu dua. Jadi kena tambah sikit terjemahan tu. Maka nikmat Tuhan kamu berdua, yang manakah yang kamu berdua hendak dustakan. Berdua tu siapa? Tengok dalam nota bawah sekali itu. Tengok. Muka surat dah 15 bawah tu. Berkata Imamul Qurtubi rahimahullah. Dia kata firman ini, iaitu ayat 13 ini, ditujukan kepada manusia dan jin. Manusia dan jin, dualah kamu tadi tu adalah kepada manusia dan jin. Kerana perkataan Al-An'am. Al-An'am yang kita jumpa ayat nombor 10 tadi tu digunakan untuk manusia dan jin. Sebab kita katakan An'am tadi tu kan, untuk makhluk-makhluk Allah yang bernyawa, termasuklah haiwan. Tetapi haiwan dia tidak termasuk dalam kategori yang kena bersyukur. Haiwan kan? Haiwan dia bukan makhluk yang kena solat, kena bersyukur, kena beriman. Haiwan kan? Jadi Al-An'am tu kalau kita ambil pada ayat ni, dia merujuk kepada manusia dan jin saja. Dan pendapat ini, kata Ibnu Qurtubi, merupakan pendapat jumhur. Jumhur ni maksud dia apa? Majoriti, kebanyakan ulama. Oleh sebab itu,
Oleh sebab itu, dekat ayat ni tolong tambah. Maka nikmat Tuhan kamu berdua, yang manakah yang kamu berdua hendak dustakan. Maksudnya ayat 13 ni, dia memberikan tempelak tau. Dia ayat 13, ayat ni macam ketuk kepala orang-orang Arab musyrikin. Ketuk tu maksud dia, ayat ni bagi sentak. Bagi sentak, membuat kesentapan kepada orang Arab. Ingat tak? Kalau tuan-tuan baca sebelum ni, ingat tak kelas mula-mula kita ajar dulu, kalau tuan-tuan baca nanti nota, take note ya, rujuk muka surat nombor 4 nanti, sebenarnya salah satu sebab kenapa surah Rahman ni turun, kerana mereka tanya kepada Nabi Muhammad, siapa tu Rahman? Rahman, Tuhan kau Rahman tu. Siapa Tuhan kau Rahman tu? Mereka tanya kepada Nabi. Maka Allah turunkan wahyu dengan menerangkan Rahman tu siapa. Jadi ayat ni kan, ingat tak Allah sebut nikmat 2, nikmat 3, nikmat 4, nikmat 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai tadi sampai nikmat tumbuh-tumbuhan berwangi tu, maka Tuhan bagi sentap kepada mereka orang Arab. Nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kau tak percaya ni? Kan? Maksudnya Tuhan kata, nikmat Tuhan kamu lagi mana yang kamu nak dustakan? Mana kata Allah? Mana? Adakah nikmat-nikmat tu kamu nak dustakan? Maksudnya Tuhan nak kata, bukankah itu aku yang beri, kata Allah. Siapa yang lagi bagi kalau bukan Allah? Allah tu siapa? Allah tu Rahman. Maksud dia begitu. Jadi ayat nombor 13 ni secara tak langsung, selain daripada nak memberikan pengukuhan, Allah telah memberi nikmat yang besar tu, sampailah kepada yang paling besar Quran tu. Dan secara tak langsung ayat ni menyuruh kita bersyukur, menyuruh orang Arab itu buktikanlah kesyukuran, ucapan terima kasih itu, thank you Allah tu macam mana bentuknya, bukan sekadar puji Tuhan, tetapi jangan buat kesyirikan, buat apa yang Allah suka, tunaikan perintah Allah, itu bersyukur. Okey. Kalau kita baca ayat ni, dia bentuk persoalan kan? Kata Al-Wabah Zuhaili, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mengandungi makna pengukuhan ataupun penegasan. Dia bentuk soalan. Soalan berbentuk, nikmat Tuhan kamu berdua manakah yang kamu nak dustakan lagi? Persoalan tu, mesej dia sebenarnya merujuk kepada nak menegaskan dan mengukuhkan bahawa Allah telah beri nikmat. Okey, selesai kat sini. Okey, sekarang kita pergi kepada pecahan ayat yang berikutnya, iaitu ayat 14 dan 15. Okey, ayat 14 dan 15 ni saya tunjukkan dulu PowerPoint dia. Kat sini Okey, tuan-tuan tengok dia punya nota PowerPoint dulu. Okey, tuan-tuan tengok Okey. Sekarang kita nak pergi ayat 14 15. Oh, saya tak buka soalan ni. Tak apa. Tuan-tuan, kalau lebih sikit apa kan? Atas 11, pukul 11, sekejap lagi saya bukakan sikit soalan, saya buka ulang soalan, tapi saya terangkan dulu sekejap yang 14 15. Tapi kita tak sempat juga nak ulas panjang lebar. Tapi saya sebut dulu intipati ataupun perkara besar pada ayat 14 15 dulu. Okey. Sekarang kita akan dibawa oleh Allah untuk kita pergi lagi, kita berjalan, kita mengembara, kita pergi, Allah bawa kita kepada kita merenung lagi ayat-ayat nikmat-nikmat Allah yang berikutnya. Kali ini Allah menyebut kepada kita, mengulang-ulang kepada kita nikmat penciptaan. Ayat 14 15 ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak letakkan dia punya subtopik dia, topik dia apa? Ayat 14 dan 15 ni dia merujuk kepada nikmat penciptaan. Nikmat penciptaan. Okey. Nikmat penciptaan ni Allah pecahkan kepada dua jenis makhluk. Ayat 14-15 ni lah menjadi bukti yang saya sebut tadi tu. Kenapa fabi ayyi ala'i rabbikuma tu kena letak kamu berdua jin dan manusia tadi. Ayat 14-15 bagi jawapan dia. Ayat 14-15 ni Allah nak kata dalam bentuk nikmat penciptaan. Ayat 14
Allah membentangkan kepada kita asal usul manusia ni jadi dari apa. Ayat 14. Kalau Allah tak cerita pada kita pada ayat 14 ni, kita pun tak akan tahu lengkap asal usul kita ni dari apa. Jadi Allah Ta'ala nak suruh sedarkan kita, Allah nak sedarkan kita. Ingat asal usul kita tu dari apa. Tapi asal usul kita tu dari apa tu sangat sesuai dengan kita. Jadi asal usul manusia Allah terangkan pada ayat nombor 14. Lepas tu Allah terangkan pula asal usul manusia ini pada ayat nombor 15. Asal usul jin pula pada ayat nombor 15. Asal usul jin ayat nombor 15. Sebab itu, saya ada edarkan nota tambahan kepada tuan-tuan dan puan-puan, nota tentang bagaimana cerita tentang jin tu daripada apa. Apa fungsi jin Allah ciptakan. Jin ni ada berapa golongan. Sebab itu nota tambahan tu saya bagi. Kerana nota tambahan itu nanti kita akan belajar kelas akan datang, kita akan belajar tentang perincian tentang asal usul jin. Walaupun Allah dah cerita surah Rahman, tapi saya cerita sikit. Jin, supaya kita tidak tersalah faham. Banyak orang mengatakan jin ni jahat. Kan? Sebenarnya tidak semua jin yang jahat. Nanti kita akan bongkarkan cerita yang sebenar seperti mana yang Allah sebut dalam Quran. Nanti kita akan baca nota tu. Kita akan ulas nota tu. Kemudian, dan kalau tuan-tuan perasan juga, ayat, lepas tu ingat tak, ada satu nota tambahan saya bagi pasal cerita pasal Adam kan, daripada tanah kan. Nota tambahan itu untuk kita ulas ayat nombor 14. Asal usul manusia. Yang kita baca dalam surah Rahman, itu adalah jenis tanah yang kelima. Tanah yang kelima tu. Tuan faham tak? Yang ayat 14 ni Allah dah bentang kepada kita yang last sekali jenis tanah. Tapi saya bagi nota tambahan tu untuk kita belajar lagi di dalam Quran, jenis-jenis tanah, nama tanah itu istilah dia dalam Quran Allah panggil apa? Tanah yang raw, yang tak dicampur air, Tuhan panggil apa? Tanah dapat dicampur air, Tuhan panggil apa dalam Quran? Tanah yang telah dikeringkan, Tuhan panggil apa dalam Quran? Tanah lepas kering, dia diketuk keluar bunyi, dipanggil apa? Saya sebut macam tu supaya dalam terjemahan Quran kita, dia terjemah tanah. Dia macam terjemahan kita ni sepatutnya dia kena murnikan lagi sikit, dia letak dalam kurungan. Tanah, tapi dalam kurungan bercampur air. Tanah seperti tanah liat macam tu. Sebab tu kita akan belajar nanti insya-Allah. Tapi bukan hari inilah. Kita belajar pada minggu depan, hari Selasa insya-Allah, jam yang sama, kita akan huraikan ayat nombor 14 dengan ayat nombor 15. Kemudian sambunglah dengan ayat 16, ayat 17 dan berikutnya. Okay, so kita akan belajar. Okey, sebelum kita berhenti, tuan-tuan perasan ataupun tidak, pendekatan cara Allah cerita surah Rahman ni, okey. Nampak tak yang kotak hijau tu yang ada tajuk ringkas terperinci. Nampak tak ringkas terperinci? Kan? Tengok betapa halusnya, betapa seninya, betapa hebatnya Quran ni. Dia gunakan pendekatan apa? Ada masa cerita ringkas je. Ada masa dia perincikan. Ingat tak? Ketika mana kita baca ayat nombor 3. Mula-mula dulu. Nikmat nombor 2. Nikmat nombor 2 kan Allah cerita khalaqal insan. Dialah yang telah menciptakan insan. Allah sebut umum kan? Allah sebut ringkas kan? Allah cerita insan saja. Tapi Allah tidak ceritakan macam mana insan itu Allah ciptakan. Proses dia bagaimana? Tahap dia macam mana? Kalau kita perasan, rupa-rupanya Allah nak cerita. Tapi bila? Tunggu ayat 14. Ayat 14. Jadi ayat 14 dan 15 ini
Tengok ayat 14 ni dengan ayat 14 ni, dia pasangan dia sebenarnya pergi kepada ayat 3. Macam mana kita boleh kata macam tu? Sebab ayat 14 ni dia memperincikan, mendetailkan ayat nombor 3. Kalau ayat nombor 3, Allah kata di antara nikmat yang terbesar juga manusia tu hidup. Tapi Allah tak cerita macam mana manusia tu diciptakan. Allah cerita pada ayat nombor 14. Okay, jelas tuan-tuan puan? Macam mana pendekatan yang Allah nak guna pada kita. Lepas tu kan, satu lagi. Sebelum saya tangguhkan. Ni nak habis lah, betul-betul. Nak habis lah. Okey Perasan tak? Kalau kita baca ayat mula-mula kan, tak ada pun Allah cerita ringkas pasal jin. Ingat tak? Kan? Ayat nombor 15. Tiba-tiba Allah cerita tentang asal-usul jin dari api. Nanti kita akan belajar lah. Tapi kenapa pula Allah tak cerita pun sebelum ni pasal jin? Adakah jin tu bukan antara nikmat Tuhan? Kan? Macam kita belajar, ayat 14, Allah ada cerita sebelum tu pasal manusia cipta. Pada ayat nombor 3. Tapi kalau asal-usul jin pula, ayat 15, tak ada pun sebelum ni Allah cerita bahawa asal usul jin. Kenapa Allah tak cerita? Ni dia panggil lagi satu kaedah. Dalam banyak-banyak makhluk Allah, Allah cerita tentang kejadian manusia, tapi Allah tak cerita kejadian jin seperti mana permulaan macam cerita manusia menunjukkan bahawa kenapa Allah nak tunjulkan manusia? Diciptakan manusia. Kenapa Allah tak sebut diciptakan jin? Kenapa? Sedangkan jin juga adalah makhluk Allah yang diciptakan. Menunjukkan, kata para ulama, nak menonjolkan, nak memasyhurkan dalam banyak-banyak makhluk Allah yang terbaik adalah al-insan. Kalau kita baca ayat nombor 2, turunnya Quran diajarkan sebenarnya bukan untuk manusia juga, tapi pada jin. Nanti kita akan belajarlah lepas ni. Jin pun sebenarnya mereka beriman kepada Quran. Mereka dengar Quran. Ingat tak saya sebut tadi surah Rahman, sebelum Nabi baca dekat para sahabat, Nabi baca kat siapa? Nabi baca dekat jin dulu. Tapi kenapa Allah tak sebut kejadian jin pada mula-mula ayat? Kenapa sebut manusia? Menunjukkan, Allah nak menonjolkan, nak mewiralkan, nak memasyhurkan bahawa dalam banyak-banyak makhluk Allah, al-insan, manusia itu adalah yang terbaik. Sebab tu Allah menyebutkan ada ayat insan diciptakan, tapi Allah tidak sebut diciptakan jin. Tetapi jin juga makhluk Allah. Nanti kita akan belajar asal usul jin daripada apa. InsyaAllah pada kelas akan datang pada hari Selasa akan datang, insya-Allah, jika kita mohon rahmat, mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Okey, saya buka soalan. Baik, jemaah, jika ada sebarang soalan boleh type di ruang chat ataupun boleh terus direct kami tadi. Ustaz. Ya, Puan Hanis. Ya, Encik Hanis. Ustaz, pada ayat 8, yes, mengatakan jangan melanggar neraca atau balance keadilan. Okey, ayat nombor 8. Okey. Jadi maaf ini sensitif sikit ya. Sebab itukah jika suami yang berpoligami tidak adil, tidak adil pada isteri-isterinya atau sesuatu isterinya, di akhirat nanti akan berjalan crooked atau tak balance? Yes, jawapannya benar. Ada kaitan. Dia termasuk dalam ayat yang suruh berlaku adil tadi itulah. Betul lah tu. Dia termasuk ayat nombor 7, termasuk ayat nombor 8. Termasuklah tu. Ingat tak sebagai contoh tadi, contoh sebagai ibu, sebagai bapa, kalau sebagai ketua majikan kepada anak buah, kalau peniaga kepada pembeli, kalau pemimpin kepada rakyat, begitu juga suami kepada isteri-isterinya. Jika tidak berlaku adil, maknanya habis. Antara salah satunya, mereka akan berjalan nanti tidak seimbang,
di hari akhirat. Tu sangat bahaya. Sangat bahaya. Cuma apa puan? Silakan. Ya, tapi Ustaz, bukan saya mempertikaikan. Ampun, maaf ya Ustaz. Ya. Kalau setakat jalan bengot aja, crooked aja, itu tak setimpal dengan dia punya tidak keadilan kepada isteri kan. Saya bukan bukan apa ni? Yalah, nak mempertikaikan balasan Allah ya. Tapi Tak, nampak sebenarnya, macam ringan lah. Nampak ringan tak, sikit. sebenarnya yang berjalan sengit tu sebenarnya adalah tanda orang berdosa di hari akhirat. Kalau orang berdosa di akhirat, kita boleh kenal tanda-tanda dia. Sebab itu, nanti waktu kita belajar surah Rahman, kita akan jumpa nanti pada ayat, ayat nombor ayat nombor 41. Nanti kita akan jumpa Allah kata macam ni. Kalau kita baca ayat nombor 41 nanti kan. Ayat 41 tu nanti kita akan jumpa ayat Tuhan kata apa? Yu'raful mujrimuna bisimahum. Allah kata akan dikenal orang berdosa itu dengan tanda-tanda mereka. Dia sebenarnya di hari akhirat, kalau kita nak kenal dosa apa, kalau orang yang tanda pemimpin, tanda sesiapa yang berjanji tetapi tidak tunaikan, tanda dia adalah di belakang dia itu nanti akan ada bendera dalam hadis Nabi. Nanti ada tanda orang yang suka menjual maruah diri, kehormatan diri, contohnya dia mampu, dia sanggup minta-minta dekat orang. Hadis sebut muka separuhnya elok, separuhnya tak elok. Begitu juga tanda orang yang tidak adil di dalam rumah tangga ini, khususnya orang berpernikahan ini, adalah dia akan berjalan sengit. Tetapi sudah pasti jika dia kalau Allah nak mengampunkan, Allah boleh ampunkanlah. Jadi seandainya dia dikenakan azab, azab dia adalah. Cuma kita tak jumpa di dalam nas, dalam Quran dan hadis sebut apa bentuk azab dia. Adakah dia dibakar, adakah dia akan makan pokok lakung, kita tak tahu apa dia. Tapi kita dah belajar, kalau setengah tempat kelas, kita dah belajar tentang azab-azab neraka. Jadi kalau dia masuk neraka, dia kenalah pada azab tidak adil tu. Bukan berjalan sengit saja. Itu tanda orang berdosa yang tak adil, caranya kita akan nampak dekat sengit. Tapi ada azab dia. Ya baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya tak perasan dengan nota Ustaz yang Ustaz ada buat ringkasan dengan terperinci ni. Tapi boleh tak juga kita katakan yang ayat 7 tentang langit ditinggikan dan dia ciptakan keseimbangan tu, ayat 8 dan 9 tu dikira sebagai perincian untuk ayat 7. Sebab dia sebab dia cakap tentang benda yang sama kan, keseimbangan dan juga neraca timbangan tu kan. Ya, boleh puan, boleh. Dia macam kita sebut tadi itulah, macam kita sebut tadi ayat 8, ayat 9 tu, dia memang dia memperincikan tentang yang wawada'al mizan. Dia memperincikan, boleh puan, betul. Teknik tu boleh guna. Lepas tu kita juga boleh katakan yang keseimbangan tu bukan sahaja dari segi timbangan bila kita menjual, tapi juga pada dalam kehidupan. That means cara kita semua sudut. Dari semua sudut lah semua kan? Sudut. Okay. Ya, kalau sebagai guru berlaku adil kepada anak murid dia. Jangan kadang-kadang itulah budak yang tak pandai, tak nak sungguh-sungguh. Budak yang pandai-pandai, dia punya effort tu sekolah kadang-kadang melampau-lampau. Jadi macam tu pun tak adil juga. Kadang-kadang kita tak perasan. Tapi saya tak kata berlaku tapi kadang-kadang ada, betul tak? Kadang-kadang tu pun dia macam tu, dia dalam semua sudut lah. Dalam semua sudut kita kena berlaku adil. Pemerintah macam tu juga kena berlaku adil. Janganlah peruntukan kepada setengah tempat dikurangkan, yang ni banyak. Mentang-mentang kau
parti ni, yang ni saya bukan isu politik, yang kita buat cerita umum. Batu Quran untuk semua orang. Kan? Jangan, kena berlaku adil pada semua. Nanti Allah Ta'ala akan hisap nanti di hari akhirat. Sebab tu nanti kita akan baca ayat, ya Allah bagi warning. Allah bagi warning, orang berdosa ni kita tak payah tanya dah dosa apa dia buat. Jadi dah ada tanda dia. Jadi begitulah yang kita akan pelajari dari sudut hikmah dia. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, ada soalan lain? Ada soalan lain kah? Kata ada soalan, kita berhenti di sini. InsyaAllah kita jumpa nanti jam 9.30 pada minggu hadapan. Mohon rahmat dan pertolongan dari Allah, bantuan dari Allah. InsyaAllah kita jumpa. Sampaikan maklumat ni kepada semua. Nanti kita akan sambung. Nota kita akan gunakan nota jin dengan nota Adam tu. Ada nota tambahan nanti saya akan bagilah. Mungkin saya akan bagi kod ringkasan ni, nota ikut ayat by ayat, insyaAllah. Tunggu saya edarkan pada tuan-tuan dan puan. Mohon maaf ya pada semua jika ada kekurangan kelemahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Salam. Thank you Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah Terima kasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Sekadar makluman, kita akan create satu channel Telegram untuk nota dan link rakaman kuliah di bawah Jemaah Ahsanul Amalah. Jadi saya akan publishkan link tu bila kami dah siap masukkan beberapa nota. Jadi puan dan tuan boleh akses link tu daripada grup WhatsApp. Ya, jika ada sebarang masalah boleh PM admin Puan Syida Alias ataupun saya. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Terima kasih Anis. Saya insyaAllah jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih semuanya. Jika ada apa-apa persoalan berkenaan dengan recording kuliah hari ini, boleh PM saya ya, ataupun insyaAllah kita memang recorded setiap kuliah hari ini. InsyaAllah kalau nakkan rakaman kuliah boleh dapatkan di grup lah. Kita ada grup khas untuk setiap link-link yang kita dah recorded, semua. Sekejap ya.